Radio Klasik. Radio Klasik. Ada rahsia yang ingin diceritakan, kisah-kisah masa lalu yang mengimbau kenangan. Semuanya dalam Aku, Dia dan Lagu, 5.30 minit petang, setiap Isnin hingga Khamis. Radio Klasik menggamit kenangan walau di mana jua saudara berada ya. Baik, seperti yang dijanjikan rancangan Adila, Aku, Dia dan Lagu untuk petang ini adalah kiriman daripada Zulkifli Muhammad Top dari Ipoh Perak yang akan disampaikan oleh rakan penyampai Haji Azlan Bani Omar. Saudara, siaran Adila pada petang ini turut diselang-selikan dengan lagu-lagu yang menggamit kenangan. Antaranya, Selamat Pagi Cikgu nyanyian Eddie Nur Ali, diikuti lagu dendangan Matahari berjudul Pelajaran Itu Penting, dan lagu seterusnya persembahan Ustaz Huri bersama-sama Shidi, Karen, Toha dan juga Safari berjudul Kasihmu Guru. Adila pada petang ini adalah terbitan El Azhar Omar. Menyemai cinta kepada pendidikan di sekolah luar bandar dan peralihan ke sekolah menengah di ibu kota. Aku memulakan langkah pertamaku sebagai seorang guru pada tanggal 1 Disember 1992. Ketika itu, usia aku baru 24 tahun. Penuh dengan semangat dan harapan waktu itu. Pertama kali melangkah ke Sekolah Kebangsaan Bangau, sebuah sekolah luar bandar yang terletak di pinggir Sungai Pahang. Ya, perasaan cemas dan teruja bercampur aduk. Aku baru saja menamatkan pengajian dan kini dihadapkan dengan realiti yang jauh berbeza dengan apa yang aku pelajari di Maktab Perguruan Sungai Petani. Fasiliti yang sangat terhad dan murid yang datang dari keluarga miskin membentuk sebahagian besar cabaranku. Rumah mereka daif dan sering sahaja yang datang ke sekolah tanpa kasut. Keadaan ini memberi kesan besar kepada semangat belajar mereka yang kadangkala kelihatan hampir pudar. Semua yang ada dalam fikiranku adalah untuk memberikan yang terbaik, membimbing anak-anak bangsa dan mencipta perubahan dalam dunia pendidikan. Walaupun masih muda, aku menyedari bahawa peranan seorang guru bukan hanya mengajar mata pelajaran semata-mata, akan tetapi juga membentuk karakter dan masa depan pelajar-pelajarku. Namun, pada masa yang sama juga, aku berhadapan dengan realiti bahawa aku sendiri masih dalam proses belajar. Ya, aku masih mencari erti sebenar seorang pendidik. Hari pertama di sekolah itu adalah satu pengalaman yang tidak akan aku lupakan. Satu perasaan yang sukar digambarkan, antara gembira dan kegelisahan. Aku melangkah masuk ke dalam bilik darjah, berhadapan dengan puluhan wajah yang penuh dengan harapan dan kebimbangan. Mereka yang baru mengenaliku pasti tertanya-tanya, siapa aku dan apa yang aku mampu lakukan, dan bagaimana pula aku akan mengajar mereka. Aku yang masih mencari-cari arah, cuba menenangkan diriku dengan senyuman yang aku ukir di bibir. Walaupun
Hati aku berdebar-debar waktu itu. Pada masa itu aku tidak tahu bagaimana cara paling berkesan untuk menarik perhatian mereka. Adakah aku harus bersikap tegas atau lebih mesra? Haruskah aku berbicara tentang pelajaran-pelajaran yang penting atau sekadar membiarkan mereka mengenali aku terlebih dahulu sebagai seorang manusia, bukan sekadar seorang guru? Dalam kekalutan itulah aku hanya bergantung pada naluriku dan sedikit sebanyak kepada pengalamanku sebagai pelajar yang pernah berada di tempat mereka satu ketika dahulu. Aku mula mengajar tanpa sebarang silibus yang khusus, hanya menggunakan buku teks yang ada. Namun, lebih daripada itu, aku tahu aku harus mencari cara yang menyentuh hati mereka, dan aku cuba mengenal pasti keperluan mereka, mendengar suara hati mereka dan memberikan mereka ruang untuk bersuara. Kerana aku sedar dalam dunia pendidikan yang serba kompetitif ini, lebih daripada sekadar memberi ilmu, seorang guru juga harus mampu memberikan inspirasi. Pelajar-pelajar aku ketika itu terdiri daripada berbagai latar belakang. Ada yang datang dari keluarga yang kaya. Ada juga yang berasal dari keluarga yang kurang berkemampuan. Ada yang rajin dan ada yang langsung tak menunjukkan minat terhadap pelajaran. Aku cuba untuk tidak membeza-bezakan mereka. Tetapi aku sedar bahawa cabarannya adalah bagaimana untuk aku pastikan setiap seorang daripada mereka merasa diri diberi perhatian dan didengari. Dalam aku cuba menyesuaikan diri dengan suasana baru itu, aku memulakan langkah pertama untuk memahami apa itu sebenar-benar pendidikan. Bukan hanya mengajar, tetapi juga memberikan diri dalam setiap hubungan yang dibina. Di sini tempat aku menunggu kawan, kawan sama-sama sekolah, sama-sama belajar, sampai sekolah kami riang selalu berjumpa dulu. Selamat pagi cikgu. La 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 la. Sekolah tempat aku menuntut ilmu, membaca, menulis, mengira dengan panduan guru. Marilah kita kawan, usaha selalu, hormatlah guru. Selamat pagi cikgu. La 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 la. Sekolah tempat aku menuntut ilmu, membaca, menulis, mengira dengan panduan guru. Marilah kita kawan, usaha selalu, hormatlah guru. Selamat pagi cikgu. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 Pada awalnya aku rasa seperti seorang anak yang baru dilahirkan dalam dunia pendidikan. Penuh dengan rasa teruja, tetapi juga ketakutan. Setiap kali aku berdiri di hadapan kelas,
Aku merasakan seperti berada di tengah lautan yang luas dengan gelombang yang tidak dapat diprediksi. Akan tetapi, setiap cabaran, setiap kegagalan dan setiap kejayaan yang aku hadapi membentuk aku untuk menjadi seorang pendidik yang lebih baik. Aku ingat satu kejadian yang berlaku pada minggu pertama. Seorang pelajar perempuan yang biasanya sangat pendiam. Dia datang kepada aku selepas kelas. Matanya kelihatan suram. Dan dia bertanya dengan lembut, "Cikgu, adakah saya boleh berjaya dalam pelajaran ini, cikgu?" Aku terkejut dengan soalan itu. Aku benar-benar terkejut. Dan aku tidak pernah menjangkakan pertanyaan seperti itu datang daripada pelajar yang tidak pernah menunjukkan banyak minat di dalam kelas. Dan pada waktu itu, aku sedar bahawa cabaran seorang guru bukan hanya mengajar pelajaran, tetapi menggalakkan keyakinan dalam diri pelajar. Dan aku memberitahunya dengan penuh keyakinan, "Jangan risau. Jangan risau. Setiap orang ada peluang untuk berjaya. Yang penting adalah usaha dan keinginan untuk berubah." Aku tidak tahu sama ada dipercaya atau tidak, tetapi aku percaya kata-kataku itu mungkin sedikit sebanyak memberi semangat kepadanya. Hari-hari berlalu dan aku mula merasa lebih selesa di dalam kelas. Namun, cabaran sebagai seorang guru bukan hanya terletak pada menyampaikan pelajaran, tetapi juga tentang memahami pelajar-pelajar itu dengan lebih mendalam, memahami masalah yang mereka hadapi di luar kelas, memberi mereka sokongan yang mereka perlukan untuk berjaya. Semua itu aku cuba lakukan. Dunia pendidikan ini bukan hanya tentang memberi ilmu, tetapi juga tentang memberi harapan dan percaya pada potensi mereka. Pada waktu itulah aku mula memahami bahawa setiap langkah dalam dunia pendidikan ini bukanlah hanya tentang mencapai matlamat akademik semata-mata. Akan tetapi juga tentang perjalanan peribadi yang kita tempuhi bersama-sama. Pada dekad pertama perjalanan kerjayaku sebagai seorang guru, tempoh ini bukan hanya tentang mengajar, tetapi juga tentang pembelajaran yang mendalam, baik untuk diriku sendiri maupun juga untuk murid-muridku. Setiap cabaran yang datang mengajarku banyak perkara tentang ketabahan, pengorbanan dan kekuatan dalam mendidik. Sebagai seorang guru muda, aku mula bertanya-tanya sama ada aku mampu memberi impak yang besar kepada mereka. Namun terkadang, aku berasa tidak berdaya melihat murid-muridku yang sukar menerima perubahan dalam kaedah pengajaran yang aku cuba perkenalkan. Mereka lebih selesa dengan cara tradisional, iaitu guru berdiri di depan dan mereka hanya mendengar. Aku mahu memberi nafas baharu dalam cara mengajar dengan melibatkan mereka dalam perbincangan dan aktiviti berkumpulan. Tapi reaksinya lebih sering kali mengecewakan. Mereka kelihatan bingung dan lebih gemar dengan rutin lama. Namun cabaran terbesar bukan hanya pada kaedah mengajar, tetapi lebih kepada perasaan kesulitan yang aku rasakan ketika berhadapan dengan pelajar seperti Syahrul. Syahrul adalah seorang pelajar yang sangat pasif, seringkali terpinggir dan kelihatan hilang fokus. Latar belakang keluarga yang miskin kadang-kadang tidak mampu membeli buku rujukan atau peralatan asas, menjadikan Syahrul sukar untuk mengikuti pelajaran seperti rakan-rakan yang lain. Pada awalnya aku hampir berputus asa dan aku sering tertanya-tanya sendiri, apakah yang aku boleh buat untuk membantu anak-anak ini? Tetapi entah kenapa, aku tidak dapat melupakan wajah Syahrul yang seringkali terpinga-pinga apabila aku cuba mengajak pelajar berfikir secara kritikal. Aku tahu dia mempunyai potensi, tetapi keadaannya yang terhad sering menghalang dia untuk menunjukkan kemampuannya yang sebenar. Dan aku mula mencari cara untuk mendekatinya, memberi perhatian lebih kepadanya.
dan menyemai keyakinan dalam dirinya. Dari situlah aku belajar bahawa menjadi seorang guru bukan hanya tentang menyampaikan ilmu, tetapi juga tentang menyentuh hati pelajar. Marilah mari oh kawan, kita semua bersama berbincang untuk masa depan. Soal pelajaran kita utamakan. Marilah mari kita rajin berusaha. Marilah mari oh kawan, kita renungkan betapa jauhnya kita ketinggalan. Mari menambah ilmu pelajaran. Marilah mari kita rajin berusaha. Jika tiada pelajaran, kita akan tertinggal sepanjang hayat, nanti menyesal. Kita mesti berusaha, jangan membuang masa, sanggup berkorban hingga berjaya. Marilah mari oh kawan, kita bersama, mari mengubah taraf hidup kita, menimba ilmu tiada habisnya. Marilah mari kita rajin berusaha. Kita mesti berusaha, jangan membuang masa, sanggup berkorban hingga berjaya. Jika kita berjaya, bangsa merasa bangga, berkat kerajinan jadi teladan. Dengan lebih banyak perhatian dan dorongan, perlahan-lahan Syahrul menunjukkan perkembangan. Di luar jangkaan, dia mula menunjukkan semangat untuk belajar sedikit demi sedikit, dan kejayaannya dalam peperiksaan akhir tahun adalah satu kemenangan besar. Bukan hanya untuknya, tetapi juga satu kemenangan buat diri aku. Melihat perubahan dalam diri Syahrul memberikan aku satu kepuasan yang tidak ternilai. Ini bukan hanya kejayaan akademik, tetapi kejayaan dalam membantu seorang pelajar yang hampir hilang arah untuk menemukan cahaya dalam dirinya. Pada tahun 1998, aku memutuskan untuk menyambung pengajian sarjana muda di Universiti Malaya Kuala Lumpur. Pengalaman di universiti memberikan aku banyak ilmu yang baru dan membuka minda, terutama dalam pendekatan pedagogi. Pada tahun 2000, setelah tamat pengajian, aku ditempatkan di Sekolah Menengah Kebangsaan Maxwell, sebuah sekolah menengah di Kuala Lumpur. Perubahan persekitaran ini memberi cabaran baru dalam hidupku. Tidak seperti di Sekolah Kebangsaan Bangau. Di Sekolah Menengah Kebangsaan Maxwell, pelajar-pelajarnya lebih fokus pada persediaan untuk peperiksaan besar dan kehidupan selepas sekolah.
Keadaan ini memberikan aku perspektif baru tentang dunia pendidikan yang lebih dinamik dan kompleks. Namun, walaupun perbezaan besar dari segi persekitaran dan latar belakang murid, aku menemui satu persamaan. Semangat murid yang ingin berjaya. Salah seorang daripadanya adalah Afendi. Afendi pada mulanya seorang murid yang sering menunjukkan prestasi rendah dalam subjek bahasa Melayu. Setiap kali aku mengajar, dia kelihatan seperti tidak berminat. Bahkan agak terasing dari rakan-rakan sekelasnya. Aku mula rasa kecewa kerana aku tahu dia mempunyai potensi. Tetapi dia kelihatan tidak berusaha dengan sepenuhnya. Aku mengambil masa untuk berbincang dengannya secara peribadi. Dan dalam perbualan itu, aku belajar sesuatu. Aku mula belajar bahawa Afendi berasal dari keluarga yang agak tertekan dengan masalah kewangan yang cukup membebankan. Namun aku melihat ada sesuatu yang berbeza. Dia mempunyai tekad yang kuat. Cuma dia memerlukan sedikit dorongan. Aku cuba menggunakan pendekatan yang lebih mudah difahami dan memberi ruang kepadanya untuk bertanya tanpa rasa malu. Bulan demi bulan, aku melihat perubahan dalam dirinya. Afendi, yang dahulunya pasif, kini semakin aktif. Aktif dan bersemangat untuk belajar. Dan pada akhir tahun, dia berjaya mencapai keputusan yang sangat membanggakan dalam peperiksaan akhir. Kejayaan Afendi membuktikan bahawa, seperti juga Syahrul, setiap pelajar memerlukan perhatian yang betul dan kadang-kadang hanya sedikit dorongan yang mereka perlukan untuk keluar dari bayang-bayang yang tidak ketahuan. Melalui pengalaman di Sekolah Kebangsaan Bangau dan Sekolah Menengah Kebangsaan Maxwell, aku belajar banyak perkara. Pengalaman satu dekad ini mengajarku bahawa pendidikan bukanlah hanya tentang memberikan ilmu semata-mata, tetapi juga tentang memberi peluang kepada setiap individu untuk berkembang. Tak kiralah apa jua latar belakang mereka, setiap kali aku melihat perubahan dalam pelajarku, aku semakin percaya dan aku yakin bahawa setiap guru adalah pengubah kehidupan dan tugas kita adalah untuk membantu mereka mencari potensi terbaik dalam diri mereka. Guru misali, guru yang sejati, ibarat cahaya terang menerangi. Tulus kasih sayangmu, curah keringat bakti untuk kami. Kau beri senyuman walau keletihan, tak jemu mendidik anak-anak bangsa demi masa hadapan. Jadi insan berguna untuk agama. Oh guru, takkan dilupa jasa pengorbananmu hingga kami mampu melangkah mengejar impian. Oh guru, kami berdoa agar Tuhan merahmatimu hingga kini namamu terus subur di hati. Kau guru misali, guru yang sejati, ibarat cahaya terang menerangi. Tulus kasih sayangmu, curah keringat bakti untuk kami. Kau beri senyuman walau keletihan, tak jemu mendidik anak-anak bangsa demi masa hadapan. Jadi insan berguna
Suasana sunyi, hanya terdengar katakan lagu teman hati. Emak dan ayah akur dengan keputusan aku. Malah mereka menghormatinya kerana mereka tahu itulah keputusan yang terbaik. Sebelum ayah membawa kami sekeluarga berpindah ke tempat tersebut, ayah terlebih dahulu mencari rumah sewa untuk kami berteduh. Ayah masih ingat lagi tragedi berdarah yang menimpa Datuk dan 2 orang bapa saudaranya. Hanya itu kisah semalam, kisah menjadi satu ciptaan, kisah aku dia dan lagu. Hantarkan coretan kenangan saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com.